Kegiatan rasuah sering menjadi buah mulut dalam kalangan masyarakat apabila ia melibatkan orang ternama, mereka yang berjawatan tinggi atau nilai rasuah yang mencecah jutaan atau berbilion ringgit. Secara am, kita sedia maklum bahawa kegiatan ini merupakan kegiatan negatif dan memberi impak negatif kepada diri, masyarakat, negara dan ekonomi. Akan tetapi, pernahkah kita mengetahui tujuan mereka menerima atau memberi rasuah terutama dalam dunia ekonomi? Oleh itu, falsafah kemanusiaan akan menjadi induk untuk kita membincangkan krisis rasuah dalam negara. Beberapa falsafah lain juga akan disertakan untuk menjadi sub kepada penjelasan falsafah kemanusiaan krisis rasuah. Secara ringkas, humanity atau dalam bahasa adalah kemanusiaan yang membawa maksud belas kasihan, tingkah laku, simpati atau murah hati seseorang individu kepada individu yang lain. Untuk memahami berkaitan falsafah kemanusiaan krisis rasuah ini, falsafah pertama yang akan diketengahkan adalah falsafah ekonomi. Bermula pada tahun 2020 hingga 2021, ia menjadi tahun yang sukar bagi dunia ekonomi, bukan sahaja di Malaysia, tetapi juga negara luar sehingga berlakunya kejatuhan ekonomi negara seperti Sri Lanka. Bagi masyarakat dunia pula, kejatuhan ekonomi dapat dilihat bermula awal tahun 2022 di mana berlakunya inflasi barangan dan kuasa beli isi rumah yang semakin rendah. Berdasarkan statistik data tangkapan yang dikeluarkan oleh SPRM, iaitu salah satu badan eksekutif negara pada separuh tahun pertama tahun 2022 sahaja, sebanyak 377 orang individu daripada 567 orang yang telah ditangkap dalam sektor awam terlibat dalam kegiatan rasuah dan selebihnya adalah penjawat awam. Faktor ekonomi mendesak kebanyakan individu terlibat dalam kegiatan ini, terutama kepala keluarga yang menanggung perbelanjaan isi rumah. Kesempitan hidup memaksa individu-individu ini menerima rasuah demi kelangsungan hidup. Sungguh pun niat individu itu baik untuk menyara keluarga atau diri sendiri, tetapi rasuah adalah kegiatan yang telah termaktub menyalahi hukum undang-undang dan perlembagaan negara. Pepatah ada mengatakan, niat tidak semestinya menghalalkan cara. Dalam tangkapan SPRM pada separuh tahun 2022, seramai 190 orang penjawat awam telah ditangkap atas keterlibatan mereka dalam kegiatan rasuah, dan ini akan menjadi penjelasan dalam falsafah politik. Kita sedia maklum bahawa Malaysia merupakan salah satu negara yang sedang membangun pelbagai infrastruktur dinaik taraf dan dibangunkan untuk kebajikan rakyat dan kemajuan negara. Antara kegiatan rasuah yang terkait dengan penjawat awam adalah projek daripada kerajaan yang dikelolai oleh seseorang pegawai kerajaan kerana nilainya yang lumayan. Bagi kontraktor atau pemaju, projek daripada kerajaan menjadi pilihan untuk membangunkan syarikat. Akan tetapi mereka terpaksa menyuap pegawai yang memegang tender untuk memastikan mereka mendapat projek tersebut. Hasil tangkapan juga menyatakan bahawa suapan yang diterima oleh seseorang pegawai boleh mencapai jutaan ringgit. Ini menunjukkan syarikat menanggung kos pembelanjaan 2 kali ganda dari nilai sebenar projek. Demi sesuap nasi, apa jua sanggup dilakukan. Inilah pengorbanan para pemaju untuk meneruskan perniagaan pada masa yang sama, meneruskan kehidupan dengan keadaan ekonomi yang semakin kritikal. Falsafah sejahtera juga menjadi salah satu faktor dalam menerangkan falsafah kemanusiaan krisis rasuah. Secara ringkas, falsafah sejahtera memberi penekanan kepada keharmonian agar tidak berlakunya bencana dan dapat mengatasi krisis seperti rasuah. Dengan menekankan aspek-aspek pendidikan dan peningkatan moral individu yang sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan FPK, iaitu Jerry. Pihak kerajaan khususnya perlu mengkaji semula faktor berlakunya rasuah terutama dalam sektor awam kerana peratusan tangkapan dalam sektor awam lebih tinggi berbanding penjawat awam. Ini tidak membawa maksud bahawa keterlibatan penjawat awam perlu dipandang ringan kerana mereka menjadi imej kedudukan kerajaan pada suatu tahun tertentu. Sungguh pun ketiga-tiga falsafah terkait dengan falsafah kemanusiaan, masih terdapat satu falsafah yang menjadi watak atau rujukan utama dalam sesuatu tindakan. Falsafah rukun negara iaitu kedaulatan undang-undang menjadi ideologi negara dan pegangan rakyat Malaysia untuk terus patuh demi keamanan dan keharmonian negara. Berdasarkan Perlembagaan Negara, beberapa akta dan hukuman telah dikeluarkan oleh Badan Eksekutif iaitu SPRM untuk memastikan hukuman yang dikenakan tidaklah melebihi batas atau had bagi individu yang terlibat dalam kegiatan rasuah. Ini menunjukkan bahawa perlembagaan masih mempunyai sifat berperi kemanusiaan dengan mempertimbangkan hukuman sebelum dijatuhkan kepada pesalah.
Tuntasnya, krisis rasuah tetap menjadi suatu kegiatan yang menyalahi undang-undang dan perlembagaan negara. Sungguh pun ia dipandang dari sudut positif. Akhir kata, dalam falsafah agama, Islam melarang umatnya terlibat dalam kegiatan rasuah kerana telah menyalahi hukum syara, etika, moral dan merupakan suatu pembaziran yang dilarang dalam Islam.